Lara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ma'zuni fit ta'bir wa ja'alhum minal ma'zuni fis sama'. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi yang mulia dan pagi yang diberkati dan pagi yang sejahtera. Alhamdulillah, pada pagi ini wa syukrulillah, sama-sama kita mari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita lagi. Kami di atas satu jemaah ataupun satu kumpulan tak ramai sangat. Pada pagi ini kita ada di Jabal Uhud ataupun Bukit Uhud. Nah, bukit yang dikatakan bukit yang bersejarah ataupun bukit yang ada kisah yang amat-amat masyhur ataupun peristiwa yang amat-amat besar di dalam Islam kita, dikatakan peperangan Uhud. Yakni peperangan kali yang kedua selepas daripada Nabi bersurai dan berpisah ataupun sudah daripada peperangan Badar. Peperangan Badar ialah berlaku pada tahun yang kedua, yakni as-sanah as-saniyah ataupun al-hijrah as-saniyah, yakni berlaku peperangan Badar di kampung Ainu Badar ataupun kampung Badar. Maka selepas daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berperang di Badar, maka orang Islam 313 orang maka bertabur dengan orang-orang kafir saat itu 900 ataupun 1000 orang bertebur dan bertempuran ataupun berkelai kabut di peperangan Badar. Maka orang Islam mati pun ada, syahid pun ada, kata setengah dalam 18 orang, 7-18 orang, dan orang kafir itu mati saja tu 780 ataupun kena tawar 780. Ramailah daripada orang kafir mati pada tahun tu, dikatakan tahun peperangan Badar Al-Kubra. Maka selepas daripada peperangan Badar yang pertama, tahun yang kedua daripada hijrah, selepas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu hijrah mari ke Madinah, maka orang kafir itu tanah dendam, ada berdendam dengan orang Islam, sebabnya di dalam peperangan Badar itu orang kafir itu kalah yang amat besar. Kerana orang Islam itu sangat-sangat sikit daripada 313 orang, maka perjanjian orang kafir itu berdendamnya setengah daripada Abu Sufyan, setengah daripada Abu Jahal. Maka mari perang pula nak balas dendam. Orang panggil perang di Bukit Uhud ni, orang panggil perang kerana nak balas dendam oleh kafir Quraisy terhadap orang-orang Islam, dan tak puas hati juga daripada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah tu tak puas hati. Kerana orang Islam sikit sangat, tapi peperangan saat itu benih orang kanan orang Islam terhadap orang-orang kafir. Maka selepas datulah orang-orang Islam saat itu duduk di Madinah, maka timbul pula berlaku peperangan Uhud ataupun dikata Bukit Uhud. Maka peperangan ni tahun yang ketiga selepas daripada peperangan Badar. Maka sini orang panggil tempat yang balas dendam di antara orang-orang kafir Quraisy terhadap orang-orang Islam. Maka di bukit inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam melatihkan 70 orang daripada rimatan ataupun ramatan. 70 orang daripada pemanah-pemanah yang ada atas bukit ni. Ni. Maka orang-orang Islam daripada Al-Muhajir wal Ansar yang dilatih, yang diutuh, yang dititahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk atas bukit ni untuk pertahanan daripada peperangan terhadap hujum daripada orang kafir terhadap orang Islam. Maka di atas bukit ni bukit yang besar ni dikatakan bukit bertempuran ataupun berperang ataupun harub ataupun harap di antara apa di bainal muslimin wal kuffar ataupun kuffar Quraisy. Maka di sini dikatakan orang-orang Islam Nabi latihkan 70 orang. Nabi pesan kepada para sahabat yang Nabi latih pemanah 70 orang, sab'una ramatan ataupun sab'una rimatan deh. Maka Nabi latih duduk di atas bukit ni, maka orang-orang Islam pun duduk. Nabi pesan jangan turun sekali-kali kepada bukit yang kecil. Ding turunlah anu bukit kecil di sana. Deh. Nabi lari dah takwi. Orang-orang Islam saat ni turun sana, walaupun kalau kafir saat ni tu tipu daya, sebab dalam peperangan ni ya ada khida'ah, ya ada khianah, ya ada tipu daya, ya ada khianat. Kemudian Nabi pesan kerana mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wa mu'jizatuhu kasiratun ghurar minha kalamullahil mu'jizul bashar. Nabi tahu dah
Kerana Nabi tu tahu dah kata kafir Quraisy, ia akan tipu daya. Ia akan gapo khida'ah. Ia akan menipu, ia akan gurut, ia akan khianat di dalam medan peperangan. Sebab tu Nabi pesan kepada 70 daripada pemanah-pemanah, kamu dan engkau jangan turun sekali-kali daripada bukit yang besar ini untuk jaga pemanah daripada kafir-kafir Quraisy yang nak gapo, yang nak tipu dalam medan peperangan. Kemudian orang kafir Quraisy dalam pertama sudah apa ni? Dalam pertama sekali, orang kafir Quraisy saat ni tu, dia saat ni gil tak ke apa? Dia tinggalkan harta ghanimah. Dia tinggalkan harta untuk tipu daya, untuk khida'ah bagi orang-orang Islam untuk jadi bahasa nak. Dah bahasa setuju. Bahasa mau kepada harta ghanimah yang ditinggalkan oleh kafir Quraisy di atas bukit yang kecil di bawah tu. Dah. Kemudian orang-orang Islam hak pemanah hak Nabi latih kata jangan turun sekali-kali daripada bukit besar untuk jagakan peperangan, kerana di dalam peperangan ini ada khida'ah, ada al-khiyanah, adanya al-ghurur, ada tipu daya, ada khianat, ada kacau, ada macam-macam. Tapi apabila orang kafir Quraisy saat itu turun pergi kepada orang pergi tinggalkan ghanimah ataupun ghanaim. Dah, maka orang Islam ataupun daripada tentera Islam daripada Muhajir wa Ansar ada 70 orang pemanah di atas bukit ni apabila tengok harta ghanimah yang ada pada bukit yang kecil daripada emas, daripada perak, daripada duit maka orang Islam pun turun pergi. Tak turut dengan apa titah Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada mereka jangan turun sekali-kali daripada bukit besar, tapi orang Islam hak jadi tugas pemanah itu turun pergi juga. Turun pergi juga supaya nak dan mau kepada harta ghanimah daripada duit piti, harta benda mah apa semua ni hak orang kafir Quraisy khida'ah dan pula tipu dayakan orang-orang Islam. Selepas daripada itulah turun mari. Apabila turun mari orang Islam 70 orang daripada pemanah setengah ada seorang dua lah tinggal atas ni, maka turun pergi ke bawah kerana nak pungutkan daripada harta ghanimah. Maka apabila puak ni galik dengan pungut, dengan ambil harta ghanimah, maka orang kafir Quraisy tu mari sebelah belakang. Kumpulan lain pula mari sebelah belakang dengan kuda yang amat besar. Mari saat itu panahkan puak-puak yang di atas bukit hak duk bergaduh dengan harta ghanimah. Lalu itulah ketika tu puak-puak kafir Quraisy saat itu serang. Serang di belakang panggil Pang Song Pang, orang panggil ada Pang ataupun ada Rusia yang disusunkan, plan yang disusunkan oleh kafir Quraisy itu jadi dua plan ataupun dua susun ni, dua cara-cara. Mula-mula perang lari, lepas tu tinggal harta ghanimah. Trik dua orang Islam tu gaduh dan pula mau pada harta ghanimah kena tertipu daripada Pang ataupun orang panggil cara-cara dalam medan perang oleh orang kafir Quraisy buat ni, maka orang Islam tu tertipu dan pula tergalik dan pula orang panggil lalai daripada titah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu itulah orang Islam diserahkan lagi pula dipanahkan oleh kafir Quraisy. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terkejut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun nak pertahankan daripada masalah peperangan Uhud ini. Maka Nabi sendiri pun kena pedih, Nabi sendiri pun patah gigi. Lagi pula sahabat Sayyidina Ali pun kena panah setengah daripada sahabat-sahabat yang lain pun kena panah dekat apa itu untuk pertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sekali ketika saat itu dalam peperangan Uhud ni, dalam istiwa dalam sejarah Uhud ini, Nabi itu jatuh di dalam satu lubang, dalam satu parit. Maka orang-orang kafir maka dengar satu suara mata, Muhammad qutil, Muhammad qutila, Muhammad dikena bunuhkan akan dia. Kenapa? Kerana orang panggil berita ini mari pada syaitan yang berikan bisikan kepada orang-orang Islam dan orang kafir kata Muhammad tu sudah mati dah. Apabila Muhammad sudah mati, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali, puak-puak ni daripada sahabat-sahabat yang lain daripada Sayyidina Abu Bakar berasa kelemahan. Apabila rasa kelemahan, lalu itulah Allah Subhanahu Wa Taala tengok Nabi bertempur sangat susah sangat dalam medan peperangan ni. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam patah gigi, pecah gigi. Sampai Nabi sendiri pun berdarah, sahabat-sahabat kena panah di anak mata. Sayyidina Ali pun kena panah di kaki. Dan setengah sahabat panah di tubuh. Macam-macam. Selalu itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun semula, bangkit semula, perang semula. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ketika ni hantarkan para malaikat turun mari kepada dalam bumi sebagai membantukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti satu ayat kata, mata nasrullah, inna nasrallahi qarib, ala inna nasrallahi qarib.
Kamu dia sahabat tanya, mata nasrullah, bila masa lagi ya Rasulullah pertolongan Allah? Maka Allah Ta'ala, inna nasrullahi qarib. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pertolongan Allah, bantuan Allah Ta'ala sangat-sangat hampir. Apabila Nabi dalam pertempuran Nabi, dalam bertaburan Nabi, dalam pergelar kabut sahabat-sahabat kali Nabi, dalam medan peperang Uhud ni, maka Nabi pun dah perang semula. Maka panggil sahabat-sahabat semula, Abu Bakar, Umar, Ali semua, mari perang semula. Maka Sayyidina Hamzah duduk belah sana tu, no tempat kubur Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah saat ni tu, maka dah akan siapa dia? Yakni Hindun, bini bagi Abu Sufyan, kerana ia sedih kepada orang Islam. Kerana orang Islam tu 313 orang, perang dengan orang kafir 1000 orang, tapi benar orang Islam, dia sangat sedih. Pahari tu tak ada nak. Paumai bagi Hindun, bini isteri bagi Abu Sufyan, dia tak ada nak paumai. Paumai hari ni dia nak bunuh Sayyidina Hamzah, ialah bapa saudara bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun ammu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita turun kepada bukit yang kecil. Nah, bukit kecil. Kau turun. Dah, tunjuk ni kono ni. Dah, ni bukit halus, ni bukit kecil. Ni mari dah. Ni bukit kecil. Tu Min dia mau buka hotspot dia mami. Start. Buka. Buka dah. Ada buka. Anak-anak. Oppo. Ada. Ni. Min jala. MEEN CS. Dia English. MEEN. N. Jala. Ni bukit kecil. Ni bukit kecil. Ni bukit. Ni bukit kecil dah, bukit yang ditinggalkan oleh ni bukit kecil dah, bukit yang ditinggalkan oleh pokok kafir Quraisy untuk khida'ah ataupun untuk tipu orang-orang Islam yang ada di atas bukit yang besar itu, hak yang dititah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka supaya jagakan bukit untuk panahkan orang kafir-kafir saat itu. Yang nak turun mari Nabi larang jangan turun sekali-kali daripada bukit yang besar. Kenapa? Kerana apabila turun daripada bukit besar, maka orang kafir saat ni dia nak khida'ah, dia nak tipu daya di dalam peperangan, dia buat plan lain pula untuk nak menyerangkan orang-orang Islam sebelah belakang. Nak tikai sebelah belakang lah, kecek mudah-mudah. Maka dia tinggal dulu mula-mula orang panggil harta ghanimah ataupun daripada harta-harta mereka di atas bukit ini. Maka orang Islam yang ada di atas 70 orang daripada pok-pok Ramah ataupun Rimah, pemanah-pemanah yang dilatihkan oleh Nabi, maka pun tak tahan kerana tengok pada harta ghanimah yang dibuat khida'ah, yang dibuat tipu oleh kafir Quraisy ni di atas bukit yang kecil. Pok nu turun mari. Turun mari daripada bukit yang besar, maka turun pada bukit yang kecil, maka orang kafir Quraisy mari sebelah belakang dengan kuda mereka grup sana itu, mari serangkan orang Islam. Mai panah orang Islam, mai tikaikan orang Islam, mai bunuh orang Islam. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kena apa? Yakni jatuh di dalam satu lubang, kata setengah Nabi pun rebah, dan pula Abu Bakar sendiri pun pertahan, Umar sendiri pun pertahan, Ali sendiri pun kena panah, dan sahabat-sahabat lah kena butir mata pun ada, kena di tubuh pun ada, berceluk lagi pula temu sapalik sana pun ada, bermacam-macam lah nak kata. Peperangan ni kalau tengok Zuhair tu nampaknya kalah, tapi hakikat tu benar. Tapi Zuhair tu kerana orang Islam yang tak dengarkan titahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang Islam tinggalkan titah Nabi, tinggalkan titah bagi Rasul, kerana Allah Subhanahu wa taala firman di dalam satu ayat, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Shadaqallahul azim. Jadi Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran katanya, wahai orang-orang beriman, kamu beriman kepada Allah sebagai imanan kamilan, sebagai iman yang sempurna. Wahai orang beriman, hendak taatilah kamu, hendak ikutilah kamu, hendak turutlah kamu dan patuh kamu ke Allah dan patuh kamu ke Rasul. Tapi orang Islam tika ni dia tak patuh. Dah. Dia tak patuh kepada Allah, dia tak patuh kepada Rasul, dia tinggal dengan titah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan amir mereka ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan pada mereka, jangan kamu turun sekali-kali di atas bukit yang tinggi, bukit yang besar itu, kerana Nabi dia tahu dah mukjizat Nabi tahu dah fuak-fuak ni akan lakah dan langgarkan titah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah peperangan Uhud ini banyak pertempuran, banyak orang panggil berkalut, bertaburan di antara Nabi dan sahabat-sahabat dia, banyaknya jarahat, banyaknya luka-luka, banyaknya orang panggil sakit, banyaknya mati. Dagi pula pak darah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun mati. Kenapa? Kerana ditikar, kerana dipanuh dengan leming, kerana dileparkan oleh hamba bagi siapa dia Hindun ialah dikatakan Habasyi, maka memungakan panuh saat ni kena di dada bagi Hindun, bagi siapa dia, yakni bagi Sayyidina Hamzah. Maka Hindun tu sangat dia nak marah kepada orang Islam, dia benar-benar sangat kepada orang Islam, maka dia saat ni belahkan dada sebagai Sayyidina Hamzah. Maka dia ambilkan hati Sayyidina Hamzah, dia makan, dia kunyak-kunyak, maka dia leparkan naiklah apa, dia ludah apa, dia semukan darah naik kepada langit. Inilah para hadirin hadirat, muslimin muslimat dan peminat-peminat kita semua FC. Maka kita berdoalah kita dapat mari tengok peristiwa Islam yang amat besar, dikatakan peperangan Uhud dan apa, tahun yang ketiga, Al-Hijratus Salisah, selepas daripada ba'da harbi ataupun ba'da ghazwati Badrin Al-Kubra, maka berlakulah peperangan Uhud yang kedua. Di dalam Islam makrakah dan ghazwat bagi Nabi ni 32 daripada ghazawat. Orang panggil isnain wa thalathuna ghazwatan. Maka dalam masa Nabi hidup, dalam masa Nabi hidup hari ni 63 tahun, maka Nabi pernah perang sekali dengan sahabat. Kadang-kadang sahabat perang saja tak sekali Nabi, kadang-kadang sahabat sekali dengan Nabi. Semua saat itu 32 peperangan sekali dengan makrakah. Kalau ghazwah ni makna Nabi perang sekali dengan sahabat radhiyallahu anhum, yang seperti seumpama peperangan di Badar ataupun peperangan Uhud, ini nama ghazwah. Kenapa? Kerana Nabi itu sekali dengan para sahabat, ini nama ghazwatan. Adapun kalau Nabi perang sekali sahabat saja perang, tapi sahabat saat itu perang seorang, sahabat sekali tak sekali dengan Nabi, Nabi ya perang, maka itu dinamakan apa dia? Ialah nama makrakatan. Inilah para ibu dan para bapa, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah peristiwa yang patut kita ingat, yang patut kita tani kepada anak-anak kita, anak bangsa kita, anak Melayu kita, anak Melayu kita sama ada di petani, di jalan, di mana, pasti kita kena tanam kepada anak-anak kita, anak muda kita, anak-anak kecil kita. Kita kena tanam peristiwa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kali dengan sahabat menumpahkan darah. Kenapa? Li'i'la'i kalimatillah, li'i'la'i dinillah, li'i'la'i agama Allah. Kerana nak meninggikan agama Allah, kerana nak meninggi kalimah Allah, kerana nak meninggikan Islam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabdanya, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu dikatakan tinggi dan tidak ada agama yang lebih tinggi daripada Islam. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguh agama di sisi Allah ialah Islam. Ini patutlah ibu bapa, hadirin hadirat ataupun daripada FC kita, peminat kita semua, patutlah hamba berdoa pada hari ini. Hak mana tak boleh mari, minta boleh mari tengoklah di sejarah ini di Al-Madinatul Munawwarah. Hak mana ibu bapa yang tak boleh mari, mintalah ya Allah mudahlah kepada ibu bapa kami, minta mudahlah kepada para muslimin muslimat semua. Hak yang mana belum datang kepada Madinah, belum datang jinjakkan tanah Madinah, kami berdoa di sini, minta Allah Taala jemputlah kamu semua datang kepada Madinah Al-Munawwarah ataupun tempat sejarah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah tempat peperangan istiwa yang kedua ataupun peperangan yang kedua di dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikata peperangan Uhud ba'da Badri, ba'da ghazwati Badrin Kubra, selepas daripada peperangan Badar yang pertama, Badar besar, maka orang panggil Badar Al-Muqbil, ialah kena pada peperangan Uhud. Kerana malaikat bertalu-tali daripada langit turun mari tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi tekan jatuh satu lubang dibunuhkan oleh orang kafir Quraisy. Tapi
Dan alhamdulillah Allah Taala hantarkan orang-orang dan hantarkan malaikat-malaikat hak Tuhan kata junudan lam tarauha. Nah, tentera-tentera Allah yang kamu tidak lihat. Insya-Allah kita nak pergi kepada kubur pula. Nah, insya-Allah. Ya syabab. Nah. Kita nak pergi nah. Kau di sini daripada dok bawah nomi dah. Ni dah. Ni dikatakan kubur bagi Sayyidina Hamzah ialah bapa saudara Nabi, tapi kubur sungguh ramai sini dah. Tapi dia tak boleh nampak rupa kubur. Kubur sahabat kata setengah hak yang wafat dan pula mati di dalam kubur ini, makbarah ini 70 orang lebih. Tapi yang kita masyhur sangat, yang kita latah sangat ialah kena kepada bapa saudara Nabi Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, mati sini dah, lagi pula mati atas bukit kawasan ni. Maka dibulahkan dada, dibukukan dada, dipecahkan dada oleh Hindun, ialah isteri bagi Sayyidina daripada isteri bagi Abu Sufyan isteri bagi Abu Sufyan, kan ia dendam sangat kepada orang Islam, ia marah sangat pada Islam, ia akatik sangat pada Islam, maka dia sanggup boleh buat. Ia saat ni apabila Habashi hamba dia ambilkan leming, lepah dan panah letak kena pada dada Sayyidina Hamzah, maka Sayyidina Hamzah pun rubah terbaring. Maka dia pergi belahkan dada Sayyidina Hamzah, dia ambilkan hati Sayyidina Hamzah, maka dia ambil makan, dia kunyak-kunyak, maka dia ludahkan langit naik di dalam kau, ludahkan darah dah hati bagi Sayyidina Hamzah, dia ludah naik kepada langit. Ini nak kata dia sedih sangat, dia marah sangat kepada orang-orang Islam, sebab tu dia sanggup buat apa yang dia suka, apa yang dia marah, apa yang dia dendam, dia buat kepada Sayyidina Hamzah. Maka sahabat mati dalam medan peperangan ini kata setengah 70 orang, lebih pada 70 orang mati kerana peperangan dan bertempuran di antara muslimin dan muslimat ataupun muslimin dan muhajir wal ansar di sini. Kemudian sinilah tempat sejarah. Maka kubur hak nun, hak satunya kata hak nun, kata hak ni dah. Tapi nak kata ramah semua itu ramah hak mati sini. Taruh sini 70 orang lebih, tapi dia buat rupa kubur tu sedua ya. Cuba kita tengok kubur dulu tu ya kamu panjang tu. Ya kamu hidup besar panjang gitu, kerana ramah mati sini kata 70 orang dah. Maka kita saat ni tu mudah-mudahan minta Allah Subhanahu Wa Taala bagilah rezeki kepada kita semua dapat boleh mari di kubur Sayyidina Hamzah ini ataupun bapa saudara Nabi, dan pula boleh kita tengok sejarah-sejarah yang mengesankan dalam hati kita, jiwa kita sebagai umat Islam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pula satu hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang untuk kita nak pergi kepada Allah, nak pergi pada akhirat, maka kita kena tengoklah sejarah-sejarah dan peristiwa-peristiwa yang sudah berlaku di dalam Islam. Catat ni yang sudah ada siapa daripada 1000 tahun sampai sekarang, maka orang dok kecek, dok royak, dok cerita daripada ulama-ulama, ada sebut dalam kitab Nurul Yakin, ada sebab dari sebut kitab lagi Tamamul Wafaq, semua dalam sejarah Islam itu tak tertinggal. Peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Ahzab, semua tu disebutkan dan diroyakkan oleh ulama-ulama dan royak oleh al-muhaddisun tentang masalah sejarah dan peristiwa bagi Uhud ini.
Maka sama-samalah kita pakat mari renung, pakat mari fikir. Tuhan kata tafakkaru fi khalqina, Nabi kata tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Kamu berfikir pada kejadian Allah. Semua ini untuk jadi iktibar, semua ini untuk jadi orang panggil confirm untuk kita bermikir dan kita merenung dengan apa kejadian terhadap umat Islam serta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patu mari kita baca kulhu sikitlah. Insya-Allah dengan tu saja. Dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Katuklah